Okay, assalamualaikum guys. Faking. Welcome back ke weekly salon updates. Okay guys, come on guys. Semua. Yeah. Dapat anda semua. Jom. Okay, Kita jom. Macam biasa kita panggil kawan-kawan kita semua. Kita nak raikan colourful of the market hari ni. Kejap hijau, kejap merah, kejap kuning. Tunggu nak hitam je belum. Kalau dah hitam tu terbalik tu. Betul. Okey. Ada yang mengatakan nak Hey. crash lah. Kenapa ni saya tak pernah menghadapi. Yes. Semalam pula ada halted circuit breaker. Oi. Itu semua kita akan bincang. Guys, Orang ramai guys. tak tahu apa benda circuit breaker Betul ni tu, guys. bang. Ini ingat litar-pitar rumah ke? Oi, Tak ada guys, elektrik guys. ke? Memang, So, guys. benda macam tu circuit breaker ni lah kita nak akan terangkan pada hari ini. Okey, Benda kita yang jadi- seperti anda tahu kita bawa balik daripada Johor Bahru. Dan di Johor Bahru pula kalau kita tahu negatif dah. Hello, tak tu ni je. Di Johor Bahru ada banyak kejadian-kejadian yang berlaku. So basically itu ada yang kecut perut, kembung perut semua ada. So apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah Yes. kepada student trader. Mantap. Memang luar biasa. Johor Bahru, yeah. Walaupun kita nampak Singapura dilanda coronavirus COVID-19 yang agak dahsyat, tapi jumlah kemasukan pelancong ataupun orang Singapura kat JB ni makin banyak. 2 pagi tengok tambak Johor tu jam je sebab orang Singapura nak masuk. Alright. Okay, itu selingan lah. Okay guys, ada tak antara anda ni yang salah seorang student kita trader-traders? Ada tak? Tapi Reply sebelum tu base, kita nak test kita punya mic. Oh, Korang komen sikit kat bawah. Mike. Tengok tak ada orang ni. Yes. Oi, Korang komen sikit kat bawah kan. Komen yes kat bawah sama ada korang dengar ke tak ataupun korang dengar ataupun tidak. Dengar Kita tak punya suara ni? Ya, betul. Ini setiap kali kita pakai sistem baru, sistem canggih. Ya. So, nak testing suara. Cubaan suara. Okey, panggil lagi kawan-kawan ni di page kita ni, kita minta korang guys. share, keep on sharing. Apa ni, panggil kawan-kawan korang, Yes. ajak geng-geng sekolah, geng-geng rumah, geng-geng semualah. Come on, geng-geng. ajak, ya, betul. Karya-karya anda di tempat anda boleh ajak. Betul. Ini semua kita nak cuba komen banyak benda. Oi. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam. Ya. Zuhairi, student kita. ni. Alright. DT3. Okay guys, yang dekat sini korang share, korang like page ni, bagi tahu orang sebab apa? Betul. Info-info yang mahal ni selalu dia lintas dengan laju je. Dengar suara tapi slow. Okey, Norida pula. Yun, yes, perfect. Iyun kat mana? Iyun kat page. Iyun dekat page. Iyun Okay. kat page kita Yes. Okay, nanti masuk close group Oh, ni sound okay. Ganesh cakap yes. Sabri cakap clear, jelas. Okay guys. So, ada tak student traders Johor Bahru? Cubalah reply sikit kat situ, nak tengok apa korang belajar selama 2 hari dengan Stellian di Johor Bahru di Hotel Grand Blue Wave. Right? Yes, betul. Kita nak anda komen satu benda yang anda belajar. Kita tahu market semakin lama semakin mencabar dan strategi digunakan akan berubah-ubah mengikut keadaan market. Dan apa kita nak buat adalah kita nak anda stay dengan strategi yang kita dah letakkan. Alright? So sama ada kita nak call, Okey, sama ni ada kita ada nak quote dan sebagainya. Muhammad Asrul Fahmi. Saya student baru JBN Okey. tu. Ya, mantap. Macam Okey, kepada Muhammad Asrul, cuba komen sikit apa benda yang Tuan Asrul belajar ni dalam masa 2 hari. Ya, macam Ya, betul. Okey ke tak? Ingat lagi ke tu? Ingat lagi tu kan. Ni macam dia lupa. Sebab kan betul. banyak sangat korang belajar satu Betul. hari tu kan. So takut ada yang lupa ke. Yes, guys. So kita basically kita nak tengok pemahaman anda. Cuba tulis satu benda yang anda rasa penting untuk anda belajar. Yes. Dan sebelum kita nak bagi market update lah. Betul. Itulah. So apa khabar orang korang ni? Sihat ke? Tengok ni sudah lama kat sini. Kita ada Hiyun, Ganesh, Harizam, semua yang ada gang. Azur Ramazan cakap strategi A. Okay, ngam. Lagi. Yes. Keep on coming. Strategi A ada. Lagi. Apa lagi benda-benda penting selain strategi A. Come on guys. Kalau tak cukup kita tak nak bagi update ni. Update market hari ni adalah antara yang paling crucial sebab kita ada dekat inflection point. Macam-macam guys, macam-macam news ada. H2M2 Azura Mazlan cantik lagi. Okay. So tupik masuk. So come on. So money Baik. management Fadli Razali cantik. Okay. Okay guys. Jom masuk lagi. Okay, kita nak start dah. Ada 35 orang kat sini.
Bro, boleh start ke? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar channel Stallion Brothers and Co. Alright. Okey, yang pertamanya sekali lagi kita mengucapkan tahniah kepada student trainer JB. Ingat, ni adalah kelas pertama anda di semester pertama. So tak ada benda kita nak rush. Market takkan lari. Cuma strategi sahaja diperlukan untuk tackle market. Okey, teruskan student JB, teruskan tulis apa benda yang anda belajar selama 2 hari dengan Okey, ni Muhammad Azrul kata 10% rules. Okey. Kalau korang tak tulis, kita tak invite korang dalam group WhatsApp yang Stallion yang mahal tu, right? Okey guys, saya nak mulakan update kita seperti biasa dengan news flow. Apa anda perlu tahu hari ini tentang market sebagai pelabur. Okey guys, anda tahu semalam market global telah mencatatkan satu rekod. Rekod apa dia? Apa rekod tu? Rekod kejatuhan terjun tiruk Pandan Renong paling tinggi markahnya. Di mana dia dah hit circuit breaker. Circuit breaker ni dinamakan adalah salah satu sekatan yang dikenakan terhadap market sekiranya market bergerak terlalu laju. Sama ada di atas atau di bawah. So semalam dia dah hit, dia tutup sekejap, buka balik 9.49. So, kita nampak intensity of market selling ketika tu. Wow. Memang wow. Wow dan wow. Alright. So, kita nampak bukan US market sahaja. Kita nampak Euro market pun koyak rabaks. Asia market koyak rabaks. Malaysia market koyak juga. Ya, nak cerita lah. Sebelum corona datang, dia dah koyak dulu. Terjun awal dulu. Okay. So, basically, boleh dikatakan keseluruhan pasaran saham dunia secara totalnya adalah memang agak negatif sentimen. Tetapi apa cerita hari ni tiba-tiba market hijau? Apa cerita guys? Dah jatuh tiba-tiba. Kalau anda tengok dari top sampai bottom, kebanyakannya market dah mencapai 20% kadar kejatuhan. Apa maksud? Oh, itu dah masuk dah near to crash. Near to recession guys. 20% adalah satu threshold ataupun satu benchmark yang digunakan oleh market technician. Alright? Market technician di mana sekiranya pasaran saham ataupun saham telah membuat kejatuhan yang berdadak melebihi paras 20% daripada atas sekali dari top sampailah ke level kejatuhan, itu dipanggil technical recession. Recession technical, di mana sentimen memang bearish. Dia nak buat kenaikan ke atas tu agak susah dan sama-sama. Alright? Okay. Tapi kita komen kat sini, kita tak cakap, wah ni kita recession confirm. Tak ada guys. Alright? Sama ada recession atau tidak recession adalah bukan masalah kita sebagai pelabur. Okay? Dia nak recession, silakan. Kita ada apa? Kita ada put lah brother. Tapi dia sebenarnya recession ni pun satu blessing kita cakap. Betul. It's a blessing. Betul. Ya, betul. Kenapa nak takut sangat pasal recession? Okay. Betul. The shot adalah dia terjun. Kita follow belakang. Terjun. Follow. Right. Cuma jangan ikut Mazuki nanti boom. Okay. So, bila anda tengok semalam jatuh 1000 point ataupun lebih daripada 3%, hari ni tiba-tiba acah-acah rebound. Dia rebound separuh daripada kejatuhan semalam. Alright? Disebabkan apa? Disebabkan oleh central bank satu dunia telah mengatakan yang mereka akan support market ni untuk memberi apa orang kata? Suntikan dana, stimulus, potong interest rate, potong jangan tak potong. Potong untuk menyelamatkan coronavirus. Kita rakyat Malaysia pun kena potong ke? Yes. Kita bank negara baru sahaja potong kadar faedah. Dalam tahun ni dah 2 kali. Dah 2 kali. Mungkin akan masuk 3 kali pada bulan 5. Dan, okay, kita nak cerita. Bila dia potong interest rate ni, apa efek kepada kita sebagai pengguna? Kita, especially orang yang ada loan, sudah pasti pembayaran loan setiap bulan anda akan kurang. Right? So, anda ada duit lebihan. Duit lebihan digunakan untuk perbelanjaan. Untuk mengeneratekan ekonomi. So, ini adalah dikatakan dengan stimulus. Okay? So, di US pun kita jangka
mereka akan buat lagi stimulus dengan memotong kadar faedah secara asasnya yang akan berlaku pada 18 hari bulan Mac. Ingat 18 hari bulan Mac. Benda ni bulan minggu depan lah, betul? Minggu depan. Alright, dia nak potong kadar faedah. So itu adalah salah satu sebenarnya adalah positif kepada market. Okay. So dengan harapan-harapan yang ada ketika ni dan tax cut yang baru diperkatakan oleh uncle favourite kita Donald Trump, benda ni telah market ambil benda ni sebagai positif. Dan ini adalah salah satu puncanya kita tengok, especially di US market yang nak buka 9.30 ni, lagi setengah jam ni, pre-market dia dah up 1%. Okay, 1.5%. So ini adalah benda-benda yang berlaku pada ketika ini. Sebab central bank ni dia dah mula nak menyapot habis-habisan. So market pun react. Okay. So masalah dia kat sini, ada student yang tanya, apakah strategi terbaik untuk pasaran macam ni? Oh, soalan tu cepu mas. So basically kalau tanya saya berdasarkan news flow apa yang ada, saya boleh kata kita punya ideologi dari segi short term adalah lebih kepada bearish, lebih kepada negatif. Dan best case ni, terbaik punya case scenario, kalau semua mantap, kita nampak market akan pergi ke sideways, ranging. Dia akan ranging dengan gerung, ranging je macam pernah berlaku sebelum ni. Kalau anda perasan, dia berlaku pada final quarter 2018 pernah sekali, third quarter 2019 pun pernah berlaku. Dia ranging 2 bulan, 3 bulan juga. Itu best case scenario guys, best case. Normal case scenario, ke bawah. So kita nak buat apa? Kalau kita ada mentality sebagai trader untuk participate kejatuhan market, apa kita buat adalah, nampak market hijau sekarang ni kan? Bila market hijau, semua put option akan jadi murah. So, anda sepatutnya kita dah cuba untuk buka at least satu OTM yang ekstrim untuk put. Okay? Itu secara mudahnya. Stop apa? Kau sabar je. Tunggu sampai habis video ni, baru kita komen. Okay, itu secara asas dah mudah. Alright? Yang anda kena faham lah so far. So, apa lagi news yang ada? Okay, sebentar kita nak screen tengok. Okay guys, minyak guys, tauke minyak sekarang ni. Hoi, ini tauke minyak besar bergaduh, tauke bawah ni sakit barulah satu 20,000. Barulah 20,000. Guys, anda tahu tak? Repercussion daripada pergaduhan tauke-tauke minyak ke atas sangat besar. Memang besar. Sebab apa? Saudi Arabia and the gang, dia panggil OPEC Plus, dia campur Russia kat sini. Apa dia nak buat? Bila kejatuhan minyak berlaku disebabkan oleh demand kurang. Kenapa demand kurang? Ialah, bukan orang tengok Asia. Banyak kali dia offer flight murah. MAS, flight murah, Emirates, flight murah. Sebab tak ada orang nak travel, coronavirus. Dan orang nak pergi jalan-jalan pun takut. So, permintaan minyak rendah. Dan buatkan harga minyak jatuh bawah. Bila harga minyak jatuh bawah, perang pula. Apa Saudi buat? Saudi cakap, okay, apa kita kena buat sekarang adalah kita kena potong production, kurangkan production supaya harga minyak naik ke atas. So, kawan dia satu lagi, tu dia namakan nama dia Russia, cakap, mana boleh potong? Kita kena bagi cukup-cukup, buat normal. Mau cari makan mah, memang nak cari makan. Seorang lagi suruh potong. So, diorang tak agree. Russia nak pump habis-habisan. So, Arab marah lah. Bila Arab marah, Arab tengah marah, kau dah jangan main. Ini marah ikut hatinya. Marah ikut hati. Dia masuk betul-betul. Dia pump habis. Apa dia buat? Dia pump semua minyak dia keluar. Yang bawah tu semua dia pump. Dia pump. Apa dia buat? Ada lambakan minyak yang berlaku sekarang ni. Alright? Dia nak pump 12.3 million barrel minyak. All time high. Masuk ke pasaran merata dunia. Dan bila supply banyak, demand kurang, harga pun Jahannamul lazi. Harga pun Jahannam guys. Ya, bila harga Jahannam, minyak ni adalah salah satu indikator yang orang tengok sebenarnya. Indikator penting juga untuk ekonomi dunia ni. Tak semestinya harga minyak ni murah, tak bagus, tak semestinya. Tapi bila minyak ni dalam keadaan macam ni, orang jadi panik lah. Dia trigger satu panik. Dan ekonomi dunia, ekonomi negara yang terikat dengan minyak ni akan sakit. Seperti apa? Malaysia sudah pasti. Korang tengok Australia is a commodity punya link countries.
And apa lagi? Kita tahu Brazil pun koyak. Saudi tadawul jangan cerita lah. Memang koyak. Dan semua negara yang produce minyak yang akan terasa. Bukan negara je. Stok minyak, babe. Habis. Stok minyak. Golek lah. Dia pergi dulu. Baik Malaysia, baik US, baik UK. Baik, semua baik-baik. Right? So, itu adalah dua news terbesar. So, bagi saya, sekiranya anda nak tengok kepada saham minyak, mungkin anda boleh ambil satu view yang long term. Right? Sebab kita nampak bottom dia memang dah dekat tu. Bottom minyak boleh pergi 28. Sekarang dah dekat 30 ni. Right? Dekat 30. So, boleh jadi lah minyak jadi RM1. Oi, $1. minyak RM1 boleh jadi kalau Elon Musk jual kereta murah kat Malaysia lah. Elon Musk datang, dia buat kereta sebanyak macam Proton tu, RM1 jadi. Mungkin ramai orang tak tahu harga cost of production minyak. Saya general. Yes, okay. Right? Cost ni maksudnya untuk berapa anda Untuk kurit minyak tu. Kurit minyak semua Malaysia, contoh Malaysia kalau $50 per barrel maknanya Malaysia diparas even. Kalau harga naik sampai 100 maknanya kita ada isu. Okay. Cuba ceritakan sikit. Okay, ada berapa negara yang kos murah dan kos Okay, tinggi. anda kena faham. Kalau minyak ni, minyak negara-negara yang consider murah gila babas yang kat tanah, ambil shovel tu, Onshore. dah keluar tu, onshore kita panggil tu. Betul, Arab belakang lah. rumah. Belakang rumah, pergi belakang rumah Arab, tu, minyak Berapa keluar. average Right. dia punya murah kos dia tu? Arab ni dia ada banyak wide average lah. Dia ada 10 sampai $15 orang kata untuk cost production. Dan itu cost production, maknanya lebih pada tu dia untung. Tapi dia ada panggil dia panggil satu level di mana berapa break even untuk ekonomi dia. Right? Fiscal break even untuk minyak ni dia panggil. So di mana dia dah masukkan kos-kos belanja negara dan harga minyak kena certain level baru dia untung. Maknanya kalau kat situ Arab punya minyak untuk dia negara dia untung, tak ada defisit langsung dari segi ekonomi adalah $80 per barrel. Alright? So ekonomi fiskal dia tak ada defisit. Apa dia belanja lebih. Apa dia belanja kurang daripada dia punya income. Alright, itu $80 per barrel untuk Arab. Tapi dalam masa terdesak dia boleh sahaja turunkan Kita Russia untuk pula. melawan. Okay. Russia pula. Russia basically cost of production. Oh, kita kena check berapa average ya. Roughly Russia ada dekat 50 kan. Okay, Russia tinggi lah. Dia dekat Baltic punya minyak tu, dekat Okay, Baltic orang-orang punya minyak laut tu. boleh confirmkan Ya, orang minyak ada orang minyak. Kita ada sebelum ni saya pernah tengok lah. So Yeah. dia ranging memang quite high, 50, 60 Yeah. memang tinggi lah. Dia Tapi- sebabkan kita di Malaysia ni kita banyak deep sea water. Kalau kita nak tengok onshore kita ada kat Grand Ole Lady. Oh, itu dah tutup lah. Ini Oh. tu minyak. Ini Itu dulu tempat sarangkan minyak. Grand Ole Lady tempat cek minyak lain tu. Itu minyak. Dulu Itu ada projek di tu. Malaysia Grand Ole Lady lah onshore. Dekat Miri, Sekarang Miri, ni- guys. Sekarang ni semua offshore. So basically So, jadi- cost per barrel dia basically $50 per barrel lah. Yes. Saya Untuk sebenarnya member. pernah baca Ah. salah satu analis lah dalam Bloomberg tu. Dia cakap by 2019 kalau harga minyak below 50, Russia ni boleh bankrupt. Betul. So jadi kalau kita tengok masa tu 2015, masa tu kejatuhan minyak yang banyak masa tu. Tapi dengan keadaan sekarang yang minyak bukan sejatuh, tapi kalau dia maintain, masak habis. Masak. Memang masak Russia memang So, paling sakit tapi- ekonomi yang hard. Hit hard dekat okay. Russia actually bila Memang negara-negara kalau ni. gaduh je dua-dua sakit babe. Tak Tapi ada Russia untuk paling gaduh sakit ni. cost production dia Memang tinggi. gaduh. Arab Lepas ni tu nak dia jual cash minyak reserve lah. dia banyak. Yeah. Dia nak Betul, fight betul. Arab belakang dia fighter. Fighter babe. Kau tengok saya berjaya tu. Bawa kereta paling laju. Sebab saya rasa So, benda Arab lah dia punya ekonomi kan macam Russia ni dia ada pressure dia tu NATO besar-besar. So jadi Yeah. cost of dia punya defense military terlalu tinggi sebab dia nak bergaduh dengan US saja punya. Arab ni tak ada nak bergaduh dengan orang sangat. Paling kuat sekeliling dia lah nak jaga protect kan. Betul guys. So korang tengok negara paling sakit adalah Brazil. Brazil ni paling banyak sebab deep dia water banyak tau. ni. Minyak so kurit 100 meter 200 meter baru jumpa minyak. Ada betul lah abang minyak ada sini ke? Abang minyak boleh confirmkan. Itu memang driller hardcore punya tu. Itu apa? Apa driller? Kat mata. Jangan tongkol driller. Jamin driller. Itu memang driller betul tu. So basically benda-benda tu lah. Benda-benda tu adalah bila pergaduhan berlaku antara dua ekonomi atau dua negara penghasilan minyak ni dia adalah negatif dan saat antara negara yang tersepit adalah kita lah guys. Ya, betul. Kita tersepit sebab apa? Ringgit memang bergerak selalunya mempunyai correlation agak tinggi dengan harga minyak. Harga minyak jatuh bawah, ringgit pun jatuh bawah. Right? Tu itu adalah benda yang agak tak best lah. Tapi macam tu lah. So, okay guys. Yang ketiga adalah cerita pasal coronavirus. Coronavirus kalau saya nak cerita, dia punya momentum tu kita masih belum nampak dia surut. Right? Betul. Masih belum nampak dia surut dan
selagi kes baru masih bertambah, itu akan memberi impak yang buruk kepada pasaran saham dan ekonomi dunia. Alright. Kau tengok Itali, hari pertama dia buat lockdown, babe. 60 juta rakyat tak boleh nak keluar, kena lockdown, relax kat rumah tengok Netflix je. So itulah benda yang boleh menggugat ekonomi. Dia orang kata at least GrabFood pun bahaya ke? Macam nak keluar. Saya nak keluar. Yang boleh keluar orang kerajaan je. So korang bayangkan sebulan tak ada ekonomi aktiviti. Oi, koyak. Apa? Siapa nak bayar loan ni semua? Kita cerita groundwork kita yang kita buat. Dia ada groundwork. Kalau korang tak percaya, pergi store. itu Itali. Bila Itali ni korang pergi Nazar tu, confirm Ferrari dah kurang je nak buat. Memang saya boleh jamin. Tadi saya pergi lalu dia ada kain merah ni. Itu dah lama. Itu kan corona tu. Okey, siapalah kalau lah ada student nak beli Ferrari pergi Nazar tu, tanya Ferrari ada ke? Confirm lah. Oi, ni tak dapat confirm ni, kilang sana tutup. Okey, ni kita cerita pasal Ferrari. Kau bayangkan China. Ini China, iPhone ni China. Ini China. Ini sah China. Ini lagi sah China. Ini semua China. Kamera korang tengok semua China. Bayangkan ekonomi China tengah bukan tengah tutup lah, dia tengah sepelahannya. Kilang semua productivity separuh je. Korang tak percaya, cuba try order Lazada, confirm barang tak sampai-sampai je. Besi pun boleh patah balik. Besi patah balik. Construction ni, lampu tak ni cukup. semua LED semua dah dari China. Kat China pun nak guna besi. So macam mana aktiviti nak jalan kalau producer terbesar dalam dunia dari segi barangan asas buka separuh kedai je. So yang terasanya kita, dan kalau ni benda ni berlarutan, push. Bahaya guys, jangan sampai makanan orang bergaduh. Oh, ni minyak dah bergaduh ni. Jangan sampai pergi tengok McDonald tu, bertumbuk Mazuki boleh menang. So benda ni anda kena take note, selagi corona ni ada, impact secara jangka pendek adalah sangat negatif. Alright? Memang negatif. Itu je. Cuma nak tambah sikit lah, corona ni kita pun tahu dia cripple kita punya whole ekonomi, logistik dan supply chain semua yang datang dari China. Termasuk kita juga, cuma kadang kita tak rasa awal. China tu dah rasa dah sampai orang bertumbuk semua kat supermarket. Cuma kat sini ada good news juga. Alright, Gilead Science antara banyak-banyak healthcare yang US company dia dah jumpa antivirus. Macam Gilead Science semua. Tetapi dia ambil masa sikit untuk diorang betul-betul nak healkan benda ni. One of the things yang saya dah gaji, diorang sekarang ni cari volunteer untuk diorang inject benda antivirus tu, and then untuk pulihkan orang. Sebab benda ni bila dia nak buat satu kajian, dia tak boleh buat sebulan 2 bulan. Kadang-kadang bila dia cocok, tiba-tiba ada side effect macam mana. So jadi, tetapi dalam keadaan yang mendesak, mungkin dia boleh pakai antivirus berapa sebab Gilead Science dia buat. Dan orang sebenarnya memang salah seorang tu dia dah recover daripada ubat antivirus daripada Gilead Science, iaitu sebuah syarikat healthcare yang terbesar kat US. Tapi dalam masa yang sama, dia orang mengambil masa yang saya dapat baca adalah 14 bulan untuk diorang betul-betul test atau buat kajian sebelum diorang boleh data out yang mana complete data yang cakap okey antivirus ni solid terbaik. So jadi benda tu ambil masa setahun. So dia ada jangkaan berapa analis. Corona perlukan sampai akhir tahun ni mungkin baru boleh nak stop dan sebagainya. So jadi sebab apa antivirus tengah develop. Alright, bukan tak buat, diorang dah buat. Tetapi kita kena faham, bila kita buat satu benda, tambah nak cocok buat benda dalam badan orang. Walaupun kita cakap aku jumpa benda ni sebulan lagi side effect dia 6 bulan ni sekarang. So that's why dia perlukan masa. Tapi saya rasa bila lah antivirus tu ada dan solid, contoh dia naik 6 month atau market dah pergi saya ingat market pergi guys. Memang market boleh pergi. Dia sekarang ni dia sekarang ni sebabkan tak ada pengawalan untuk benda tu lah. Maksudnya tak ada satu solution. Kata solution macam mana kita nak settle corona ni. Kita tunggu keluar je news kata ada satu vaksin. Memang letup guys. Memang letup lah. That's why kita kena ada cash. Tu nak beli apa tu kita cerita. Sebab that's why you all kena ada stop loss. That's why korang kena kuat money management. Sebab apa? Nak tadah balik bawah tu ada cara tuan-tuan. Sekarang pun even nak main macam mana market bertahan pun ada cara. Jangan sampai kena main dengan market lah. Jadi itu kita sembang nanti. So lagi satu ni ada orang tanya. Okay, Farhan kenapa option kau tak match adalah disebabkan oleh anda menggunakan demo. Bila demo tak live, price ni tak live, bid dengan us tak live. So apa saya sarankan, sebab dia demo bukan duit betul,
Anda nampak as price kat contoh Ambil nak je. beli call price 101. Apa korang buat? Letak 110 je. Alright? Letak tinggi kan? Ambil tinggi betul. Ambil tinggi je. Confirm match. So selagi anda main macam main acah-acah nak live tu memang takkan dapat lah. Memang takkan lah. Ambil tinggi je. Alright? Sebab tu tak match. Okay, itu cerita dia. Okay, so sekarang ni dia dah tahu cerita pasal news flow. Okay. Dah tahu sikit pasal corona ni semua. Okay. Market technical macam mana, Man? Setuju tak setuju dengan sentiment kita? Untuk orang dalam Yes, Oi, betul. guys. kami nasihatkan anda, kita nak tunjukkan anda satu chart yang menarik. We call it uncharted territory. Oi, betul, Territory bro. tu bukan territory Bro, yang atas bawah. betul, bro, Maknanya, bro. secara patternnya, benda ni boleh kata tak pernah berlaku. Terowong gelap, baik. Semua benda yang berlaku dalam masa 2 minggu ni, semuanya dalam sejarah selama 134 tahun Dow Jones hidup di dunia ini. Betul. So jadi apa yang Lokman tunjuk adalah benda yang orang kata teknikal yang menarik Yeah. untuk kita share. Jadi apa yang kita minta dia masuk dalam grup kita yang Kuasai. Pelaburan Yes. Global. Yes. Tak lupa juga kepada orang di luar sana, kita orang akan ada kita punya roadshow Weh, betul. betul, guys. 21 hari bulan dan juga 5 April di Betul. mana anda boleh register dekat Stallion Brothers punya website. So jadi Okay. apa-apa pun jual follow kita punya page. Betul, guys. Betul. Dan masuk website kita orang. Alright, Okay, untuk pendaftaran. share, like kita punya page. Betul. Bagilah komen sikit, oh Stallion okey ke tak okey. Bagilah komen saya jujur kat page tu, alright? Letaklah kat review tu. Letak review, come on guys. Kita tolong sama-sama, betul? Betul. Okay, Alright. so Okay, itu saja bye, kat guys. sini. Masuk dalam Okay, grup Kuasa masuk dalam, Global. masuk dalam kita punya grup. Okay, bam, bam. Okay, Man. Jom, Man. Kita bedah market ni. Tengok macam mana. Okay guys, Assalamualaikum semua. Oh, Okay, mari. yes. Okay. So sekarang ni kepada yang Burger sudah mari. kepada yang baru join kita punya live, basically kita menggunakan investing.com untuk kita buat analisis. Okay, so kita nak tengok apa Dow Jones, mana direction Dow Jones ni guys. Mana direction Dow Jones ni. Sebabkan kalau korang tengok sebenarnya daripada last week lagi, even student pun saya dah banyak kali beritahu dah kan, which is kita dalam territory bearish. Kita dalam territory bearish ni guys. Kita dah beritahu dalam group tu. Dan ada juga yang nak pergi long tu kan. Masa suruh long tak mau long. Masa suruh short barulah teh gigi nak short. Jangan macam tu guys. Okay, alright. So okay, ada iklan kejap. Okay, kita buka chart dekat sini dan kita akan tengok. Alright. Okay, tapi sebelum tu siapa yang ada soalan terus tanya je ya. Terus tanya kat bawah. Okay guys, so sekarang ni makan nak pergi mana ni? Okay, kalau kita tengok nampak tak ni? Sebelum ni kita kata dah dia ada buat satu hammer dekat area support, which is kita kata dia mungkin akan buat bounce. Tapi bounce tu kita kata mungkin adalah temporary sahaja guys. And mana dia nak pergi, which is kita kata dia mungkin pergi 38.2% daripada dia punya momentum sini ataupun 50%. So which is dia dah target pun, dia dah hit pun kita punya target dekat area 38.2. Macam mana kita tahu 38.2? Kalau kita tengok kat sini, okay, kalau pada student kita dah ada ajar lah. And kita dah ada ajar pasal Fibo retracement ni, macam mana kita tahu dia punya okay, kita balik sekejap. Okay, kita tengok kat sini. Nampak ni guys, dia dah hit dah kita punya 50%. Sorry, 50%. Area 50%. So sebenarnya dekat sini ni kita dah kata dah ini dah keluar sell zone dah. Dia dah masuk sell territory dah ni. So sebenarnya kita kena short dekat sini kan. Tapi ada juga yang masa tu terkejar-kejar untuk buy, untuk call punya position. So bila dah sampai dah jatuh sini baru start panic nak short. Itu dah terlambat guys kan. Maksudnya sebenarnya kalau kita cakap which is masa dia start to rebound ni, sebabkan kita dah cakap momentum still dalam selling lagi kan, momentum still dalam selling lagi. Apa ni Farhan Ramlan, abang-abang selling tak ada nak buat live trade ke? Kita ada nanti kita ada announce kat dalam nanti kita punya group kalau ada live trade kita. Okay, so sekarang ni mana dia nak pergi? So kalau kita tengok based on monthly okay, sebelum ni memang kita kata dia bias on upside because of sini berlaku breakout. So sekarang ni candle ni dia dah makan dah candle breakout ni. Maksudnya dia dah jadi signal bearish. Start sebenarnya daripada dia break 26,000, dia break 27,000 dekat area sini. Sini. Masa dia break 27,000 ni, maksudnya ini adalah confirmation yang market sebenarnya dalam keadaan bearish lah. Market dah masuk dalam territory bearish.
Okay. So that's why kita kata okay sekarang ni market dah keadaan baik. So sekarang ni mana dia nak pergi ni? Kalau kita tengok on medium term ataupun on monthly chart, basically memang kita nampak dia boleh pergi ke 23,000 lah. So direction kita adalah 23,000. Even daripada nampak tak ni? Dia dah sampai, dia dah touch pun. Semalam dia dah touch 23,000. Area ni lah. 23,300 ni dia baru touch. So sebenarnya kita nampak dia boleh pergi ke area 23,000. So dekat situlah masa tu kita akan tengok sama ada dia boleh break ataupun tidak. Tapi kita memang bias more dia boleh berlaku breakout lah ke bawah. Okay alright, so kita nak tengok gold lah. Ada soalan ke tak? US 100 pun sama ke? Yes, US 100 pun sama guys. Okay, sama je. Okay, so kita tengok gold pula. Okay, gold cakap apa ni? Gold pun sama. Dia dah almost hit kita punya target. Sebenarnya kita target kat mana? Kita target dekat 1,800. Tapi dia first trial dia akan touch 1,700. So sini dia dah touch 1,700. Lepas tu kita minta korang tengok kita punya live every week. Sebab kita bagi update ni memang daripada sebelum ni lagi kita bagi tahu. Which is dekat bawah ni. Dekat ni 2018 saya ingat lagi masa tu kita dekat Nandos. Korang tak nak dengar baru kat 1,600 ni baru terhege-hege nak gilong. Ini dah upside ni baru 200 ni. Kan? So basically kita nampak sebab apa market gold naik ni disebabkan US index jatuh guys. Semua orang pergi ke safe haven instrument. Apa safe haven ni semua macam bond, macam yen dengan gold lah. So ini adalah kategori safe haven. So sekarang ni kalau kita tengok dia dah pun hit kita punya 1,700. Betul guys. 1,700. So kemungkinan sekarang ni dia mungkin ada buat satu pullback dulu sebelum dia buatkan kenaikan yang terus lah. So sekarang ni mana dia nak pergi? Kalau kita tengok kat sini kan, ini adalah trend dia. Okay, sekejap. Kita buka sekejap. Oh, Doraemon dia slow sikit Okay, sikit lagi. Sekejap Oh, iyo. Doraemon baru Oh, dahsyat, luar biasa. Okay guys, so ini adalah trend line dia. And basically mungkin kita akan menunggu di area sini lah untuk daily. Maksudnya sekarang ni dia ada buat satu signal reversal, mungkin akan tarik mencari dia punya trend line. So daripada situlah kita cari opportunity untuk buy lah. Yang ni kalau kita kebanyakan kita tengok masa merah ni dia orang takut macam hari tu lah masa Dow Jones naik hijau, masa kita kata long tak nak beli, dia dah hijau dah naik 50%, baru semua boleh buy ni, boleh buy lepas tu terjatuh, dah jatuh sampai semalam baru nak short. Tu kita tak nak tu. Okay, gold padu Abang Nan ni, Abang Nan. Apa yang padu Nan? Tu gold padu. Tu dia gaduh kat MACD ni. Abang Nan buat kontroversi ni kat MACD ni. Ada dalam Facebook. Okay, tak apa. Facebook dia. Okay, alright. Okay, so sekarang ni gold kita nampak dia mungkin boleh naikkan buat penaikan apa ni? Terus naik ke atas, tapi dia mungkin akan buat satu correction dulu mencari trend line dan dia terus buat H1 punya signal ada tak? H1 punya signal, nak terus H1 Okay, kita payung sikit H1 lah. Okay, kita tengok sikit H1 kat mana Okay, kalau kita tengok H1 H1 dia nak pergi mana ni? Okay, sebenarnya nampak tak guys? H1 sebenarnya dia dah buat lower low. So sekarang ni lower low pula, lower high. Maksudnya high dia tu makin merendah. So kalau kita tengok ni adalah dia punya trend line. Okay, so sebenarnya nampak tak? Sebenarnya dekat sinilah, sekarang ni lah ada kita mencari opportunity untuk sell. So, tapi dia nak pergi sampai mana? Dia nak pergi sampai mana? Okay, kemungkinan. Okay, kita try tarik dulu. Okay, daripada sini, untuk first target kita, which is kita target dekat area sinilah, dekat 1650. Second target, which is kita target dekat ni, 1640 sini. Itu adalah first target dengan second target kita. So kita punya cut loss kat mana? Kita punya cut loss betul-betul atas kita punya tangkai di sini. Maksudnya atas ni adalah kita punya, kita ambil lah 1670 lah kita punya stop loss. 1670. Okay, so itu adalah abang payung sikit Okay, jangan pecah lubang. Okay. Alright, so kita nak tengok oil. Okay, oil unfortunately dia tak mengikut kita punya analisis last week, which is
kita expect market oil mungkin akan rebound dekat area support, tapi dia berlaku breakdown disebabkan perang. Disebabkan perang antara Rusia dengan Arab lah. So sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, okay, alright, kita tengok weekly sebenarnya on long term, dekat sini adalah merupakan support dia. So kita expect kemungkinan dia akan ada buat satu reversal candle, barulah dia pergi rebound. Tapi memang masa closing price tu dia tak ada buat satu reversal lah. Sini dia tak ada buat satu reversal. Dia memang buat satu marubozu merah. Maksudnya memang ada satu boleh bocor lah, kita kata boleh bocor. Maksudnya support dia tu boleh bocor. Merah masih nak GB. Bandung. Okay, so kalau kita tengok okay, so sekarang ni oil betul-betul berada di area support lah. Tapi kalau kita tengok kita nak kena tengok dia punya closing price untuk minggu ni lah. Sekiranya kalau contohnya minggu ni dia boleh buat hammer, kemungkinan dia akan ada buat satu reversal dulu sebelum dia meneruskan kejatuhan susulan lah. Sebabkan kalau kita tengok dia dah based on daripada bulan 12 hari tu, bulan 12 sehingga ke bulan 3 ni memang dia membuatkan kejatuhan. So mungkin dia akan ada reversal 50% dulu sebelum dia buat kejatuhan yang lebih dahsyat. Selalunya jarang lah dia buat terus terjun. Dia memang selalunya dia mungkin akan ada rebound sikit, especially dekat area support macam sini. Kalau korang tengok dekat area sini, basically after dia dah jatuh, ada touch area support, mungkin akan rebound dulu. Macam kita tengok Dow Jones bila dia break dia punya previous support, and then dia sampai ke support yang major support. So daripada situ ada keluar reversal candle, which is kita nampak memang dia boleh jump into 38.2 ataupun 50% lah, dan akan meneruskan kejatuhan. Okay, apa ni? Tolong besarkan sikit graf. Okay, graf yang mana tu? Okay, graf Macam tu. Okay, alright. Siapa? Mana? Okay ni, cahaya kemuliaan. Okay, alright. Habis dah goal. Okay guys, so itu je untuk oil. Basically mungkin oil kita nampak memang dalam keadaan bearish lagi lah, sebabkan dia tak ada solid satu catalyst, dia tak ada catalyst yang bagus, and then mungkin dia akan rebound untuk technical rebound lah kita panggil, technical rebound. So dia mungkin akan rebound sedikit, and then mungkin akan buat kejatuhan yang susulan. So sekarang ni kalau kita tengok dia punya support yang first adalah di area sini lah. Ni. Yes, 25 ni. 25 the first support. So mungkin dia akan touch 25 ataupun kalau sekiranya dia break, mungkin dia akan mencari dia punya previous support, which is di area Allahu Akbar. Okay, kejap. Okay, kalau dia break kat area 25 ni, kemungkinan dia akan mencari di area 16 lah. Walaweh, gila. Ini dia dah buat high dia dah makin low ni. Kalau bocor ni memang minyak masak lagi. minyak masak lagi mahal. Ini air mineral betul lagi mahal ni rasa ni. Okay kan? Ini habis ni GG ni. Okay, tapi kita harap ni lah, maksudnya ada satu catalyst yang bagus lah untuk push the price. Ni monthly ni monthly. Sebabkan kalau kita tengok high dia ni dah makin rendah dah ni. Sebenarnya dia betul-betul ni Elon Musk punca ni. Kalau kita tengok ni okay, ni trend dia memang betul-betul dia ngam-ngam sebenarnya ni. Okay, dia trend minyak macam ni, kita boleh katakan kepada ada tak token-token minyak dalam ni? Ni adalah dia support lah. So basically benda ni dalam tu. basically kalau kita tengok trend minyak ni, dia dah mengatakan yang kita boleh ambil secara kasar lah, consumption minyak dunia ni semakin lama semakin kurang. Boleh ke? Kereta semakin lama semakin banyak, tapi mungkin kereta tu jadi efficient. Going towards lah kan. Mungkin sebab tu Tesla boleh pergi jauh. tapi kemungkinan tapi apa ni, fuel consumption tu still mungkin ada lagi lah, tapi untuk benda-benda yang lain kot. Mungkin dia dalam sideway je lah. Kita boleh nampak dia dalam sideway race. Betul. Bukan nak kata minyak dia langsung tak guna. Maksudnya siapa? Okay guys, alright. Apa
McD stock naik tak? Ha 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 ha. Oh, Abang Nan bagi promosi McD Okey, ada yang tanya macam mana nak beli gold. Okey, so basically kalau korang tahu saya merupakan dual license remiser. So korang boleh buka account futures dengan kita under Maybank Investment Bank. Kat situ pun korang boleh start trade gold ataupun mungkin boleh PM tepi lah benda tu. Okay, so ni saya punya session dah habis. Saya nak pass kepada, tukar kamera je. Okay, kita nak pass ke kita punya Al-Fadil Al-Fadil. Macam mana Al-Fadil? Okay, yes. Okay. Tapi sebelum tu, kan, bagi like yang paling padu sekali. Yes, teruskan. 100 orang ni. 100 sebelum orang. Marzuki penyanyi ni. Alohai. Takkan dua-dua nak bagi aku, satu cukup lah. Okay, so basically ada student yang join Train the Trader di JB. Kalau anda tengok live kita sekarang ni, cuba anda komen satu benda yang anda belajar masa kelas 2 hari tu yang anda rasa bermanfaat. Cuba anda komen kat bawah tu. Okay, ni ada soalan ni. Zarul Hasan tanya ni, semua stok naik correction ke? Macam saya cakap tadi, mungkin ada rebound, ada market technical rebound. Yes, temporary. Tapi overall market still dalam keadaan negatif Yes. Market still dalam keadaan negatif. So so rebound tu sebenarnya mungkin adalah untuk call yang jangka masa pendek ni sebenarnya. Apa cakap tu? Ni ada ni, Zarul Hasan. Zarul, saya rasa awak kena tengok balik video daripada awal. Awak dapat gambaran yang lebih jelas. Betul. So sebenarnya yang kat bawah-bawah ni macam dia tanya sebab benda tu kita dah jawab daripada awal. Yes, ini seperti anda tengok politik Malaysia separuh jalan. Contohlah anda boleh jumpa. Saya sedar, menteri dah baru. Tengok perjalanan daripada awal. Semua anda boleh tahu, dia dah bertukar separuh jalan. Right? Yes. Banyak cerita ni sebenarnya. Memang lebar. By the way, market pun baru buka pukul 9.30. Okay, dengan Dow Jones jam 800 poin. Oh, wow, yes. boleh beli ke? Boleh beli ke ni? Kita kena ikut what we see lah, not what we think. Sebabkan sekarang ni kita bias based on memang kita nampak dia more on negative. Betul guys. So ini adalah mungkin dead cat bounce ataupun kita mungkin technical rebounds lah. Dead cat bounce tu, kau tahu tak apa dead cat bounce? Kucing mati. So kau balik kucing mati tu, dia akan macam tu je. So dia nampak bergerak kecil je, tapi sebenarnya dia tak bergerak pun. Macam tu lah dead cat bounce. Kucing mati yang cuba nak melambungkan diri. Wajah filosofi ke. Itulah. Nampak ni Microsoft naik 4%. Ni jangan ada kena game. Ini basically hari ni kebanyakannya semua naik lebih dari 4% lah. Kaunter-kaunter besar hari ni kan. Tapi kalau kita tengok based on technical pun sebenarnya kita dah nampak dah, which is semalam dia ada hit support, so mungkin dia akan ada bounce sikit. Ni lah kalau untuk yang short term lah. Tapi sebenarnya overall market still dalam keadaan bearish guys. So untuk call mungkin tak berapa nak okey sangat lah. Betul. Kita bangun okey. So kita cari entry untuk pull pula. Okey guys. Okey, Okay, Juki, macam mana? Busa ni macam mana? Pergi tak pergi? Alright, Assalamualaikum. Alohai. So kepada pelabur-pelabur busa kat luar sana, buat masa sekarang ni, yes, kita masih lagi bertenang. Okay, untuk saham-saham bursa hari ni, yes, kita nampak KSCI try untuk Ikim. Kau Ikim ni DJ tu. Ikim ni DJ. Assalamualaikum. Okay, so walaupun hari ni kita lihat kebanyakan pasaran Asia dan juga Europe dan juga US membuat kenaikan kan. Okay, so untuk pasaran saham bursa pun hari ni ada beberapa counter yang membuat percubaan untuk naik. Tetapi pada saya secara general bukannya kata sekarang ni masa yang tak bagus untuk trade. Boleh je, tapi you kena tahu apa yang you buat lah. Right? Jangan nanti hari ni you beli naik, esok jatuh balik you dah tak tahu nak buat apa. Dia semalam tengok merah dia put. Hari naik balik macam mana? Itulah semalam baru tergigih nak put. Bila dah naik masa 50% kita cakap okay, dah sampai retracement 50% tu, tu standby untuk put balik. Sabar. Ini sesi besar ni. Bagi jalan. Semalam cerita pasal circuit breaker kan. Orang pun tanya apa tu circuit breaker kan. Cerita. Nak cerita circuit breaker. Bagi sikit. Okay, circuit breaker ni adalah circuit yang mana kita biasa layan kona baring. Alright. Kita main apa tu? Go-kart.
Okay. Tapi sebenarnya circuit breaker ni untuk siapa yang tak tahu kat luar sana, alright, ianya adalah salah satu langkah-langkah untuk stock exchange ni dia menjaga pergerakan-pergerakan yang terlalu strict dalam pasaran saham. Okay, contohnya macam apa yang berlaku semalam sampai kebanyakan yang nak login pun tak boleh. And macam aku mula-mula login boleh, keluar nak login balik tak boleh, nampak gelap dia. And hitam. Begitulah juga perasaan-perasaan korang semua dah hitam, dah tak ada perasaan lah sebab tak boleh nak login kan. Disebabkan trafik yang terlalu tinggi untuk certain platform. Alright, so berbalik pada circuit breaker tadi, circuit breaker tu bermaksud stock exchange ni dia akan membuat satu pengawalan yang mana contoh macam semalam S&P 500 buka-buka je dia terus down 7%. So bila down 7%, market dia akan stop. Dia akan stop buat sementara waktu dalam tempoh 15 minit. Sebab apa? Ini bagi mengawal penjatuhan yang secara pandalia renung. Alright, so bila market dah jatuh 7% tu dia relax dulu, dia pause kejap. Ini bukan macam renung. Okay, ini macam penerjun ni. Ada play sedikit je ah. Okay, ada ni Fadli Al-Ghuraba ni cakap susah pening H2 je. Betul. Betul bro. Betul, tu paling betul sekali. Maksudnya tak payah nak put, tunggu je sampai dia nak call balik. Yes. Sampai dia call barulah masuk. Sampai ada call. Sebagai korang kena tahu tau, dalam market ni 100 tahun ni kan, sebenarnya 80% tu dalam market and call lah. Kan, 20% tu adalah untuk market short ni. Tapi kalau ni better tunggu je sebenarnya. Yes. Okay, so itu tadi cerita pasal circuit breaker lah. Basically circuit breaker ni dia nak mengawal satu-satu pasaran saham tu supaya dia tak terus terkejut kan, down 30%, 50%, even 100%. Matilah nak kan kalau macam tu. Mati nak. Alright, even yang semalam 7% pun semalam dah macam hey, kan dah tak tahu nak buat apa kan. Tolong. Padahal kalau yang untuk global lah, kita basically kita trade option mungkin not badly affected. Okay, kalau macam untuk trader bursa, siapa yang semalam ataupun sebelum ni pegang kebanyakan dia punya portfolio tu adalah saham-saham yang berkaitan dengan oil and gas, yang mana majority saham-saham oil and gas bukan saja di bursa, even di global pun semalam jatuh 20 to 30% in one single day. Sebab tu itu yang kita panggil sebagai oil price crash, bukan stock market crash. Okay, harga minyak yang crash guys. Alright, so saham-saham yang berkaitan dengan oil and gas semua jatuh. So hari ni banyaklah saham-saham oil and gas ni jatuh. Dia jadi macam masa 2014, 2015 dulu, yang mana KLCI dalam masa satu hari dia jatuh lebih daripada 50 poin. So untuk KLCI jatuh 50 poin dalam masa satu hari, itu bukanlah perkara yang biasa-biasa guys. Alright, so even though untuk hari ni saham-saham bursa ada few yang try untuk buat kenaikan untuk macam kita dah bagi tahu dalam grup student dan juga grup klien bersama Remizer 911 tadi, untuk siapa yang boleh layan market, boleh mengadap saja boleh trade. Siapa yang jenis bekerja ke apa ke, kita tak advise untuk masuk position buat masa sekarang. Okay, right, so kita tengok dulu apa yang terjadi sebenarnya. Kita tengok. Cerita seimbang banyak je, seimbang lah Australia ni. Right, so kita tengok kita punya Doraemon. Okay, sabar lagi. Okay, yang ni ada tanya ni. Daripada Sufian Saleh. Allahuakbar. Sufian Saleh tanya, Sifu boleh tunjukkan contoh graf untuk buat put tak? Contoh graf untuk buat put. Okay, nanti Time Reza nanti kita akan tunjukkan. Alright. KLCI, apa yang berlaku dengan KLCI sekarang ni? Okay, by the way, teruskan komen, teruskan like, teruskan share. Alright, kita nak tengok apa yang berlaku dengan KLCI kita ni ke mana. By the way, untuk pasaran saham bursa on political punya stocks ataupun political punya cerita, saya rasa dia dah pun cool down dengan adanya announcement kabinet yang baru. So segala tanda tanya saya rasa semuanya dah pun terjawab. So pada saya, biarlah dia orang ni buat kerja. Sebab apa yang saya tengok, yang kita tengok, saya rasa semua orang pun dah tahu kan,
Sebab masing-masing berlumba nak share siapa nama kabinet-kabinet yang baru. Tiba-tiba nama Azwan Ali pun ada. Alright. Okay. Tapi apa yang kita dapat lihat Simal level sekolah ke tak? Alright. Nak share awal buat apa? Okay. So bila kita dah dapat list yang confirm untuk kabinet-kabinet yang baru, kita dapat lihat beberapa orang yang kita lihat memang bercapable dalam bidang-bidang yang telah dilantik. Alright. So ini untuk monthly chart bagi FBM KLCI. Macam yang kita bagi tahu sebelum ni, FBM KLCI dia mencuba untuk bertahan pada paras 1500. Tetapi apakan daya, tak dapat tahan guys. Tak dapat tahan, dia jatuh balik. And then ada pula yang bagi tahu, ini kalau from monthly chart kita dapat lihat ada satu chart pattern. Chart pattern yang kita panggil sebagai double top. Double top ni adalah, kalau siapa yang pernah belajar pasal chart pattern ni, ianya adalah salah satu jenis chart pattern, reversal chart pattern, yang mana kalau katakanlah macam ni dia dah pecah dia punya consolidation range ni, mungkin dia akan membuat further kejatuhan lah. Tapi kita minta kalau boleh janganlah, sebab banyak ni jatuh ni guys. Ni monthly chart. Right. Kalau jatuh lagi, astaghfirullahalazim, kita layan market lain lah. Right. So 1900 ni berapa point dia punya range ni? 1000 400 point. 1900, 1500, 400 point. And then kalaulah betul apakah yang ditakuti itu berlaku, sudah ini pun hilang. Yang panen tu tadi. Okey. Dia tak nak ke bawah. Kenapa dia tak nak ke bawah? Nak pun turun. Okey, 1500. Kalau 400 so maksudnya 1100 lah. 1100. Tapi pada saya 1100 ni kalau betul-betul berlaku lah ni baru kita consider as market crash untuk pasaran saham bursa. Tetapi kalau untuk on immediate term dia punya next support level dia adalah pada paras 1300. Ini adalah next support yang kuat untuk KLCI ataupun indeks FBM KLCI untuk pasaran saham Bursa Malaysia. Alright. So kita tengok apa counter-counter yang tadi kita nampak dia try untuk buat kenaikan balik. Alright. Walaupun pasaran saham sekarang ni dia orang kata masih lagi lebih kepada negatif punya cerita lah. Contoh macam GDB. Semalam dia jatuh lebih daripada 10%. Hari ni lawan balik. Alright. So on daily chart memang belum ada confirmation. Basically untuk saham GDB ni dia untuk dalam jangka masa short term ni dia masih lagi berada dalam sideway range. Alright, tapi untuk siapa yang short term trader intraday, basically hari ni dia dah boleh buat duit dengan counter ni lah. Okay, sebab apa? Kita boleh tengok mana saham-saham yang dia dah buat kejatuhan banyak tetapi dia masih lagi berada dalam uptrend. Okay, sekali lagi Foundpack, FP Group alright, menjadi saham pilihan kita. Okay, ini saya cerita tentang saham untuk siapa yang nak cari saham-saham yang berpotensi untuk jangka masa pendek. Alright, so FP Group masih lagi berada dalam uptrend dengan strong support daripada harga 65 sen. So hari ni juga try untuk rebound. Alright, from daily chart masih lagi belum ada, tapi on hourly chart dah ada entry dekat situ. Selain daripada FP Group, hari ni kita dapat lihat saham Notion. Okay, korang trade bursa, korang beli counter apa? Korang beli counter minyak. Kalau korang beli counter minyak sekarang ni, counter minyak memang tengah murah lah guys. Alright, so sekarang Notion dia punya support dekat 70 sen dan hari ni rebound balik naik kepada 83 sen setengah. So untuk hourly chart dah ada entry dekat situ. Alright, so ada lagi soalan? Teruskan tanya sebelum kita pass dekat Tuan Reza kita. Alright, kita boleh tukar kita punya Doraemon.
Yay guys. So banyak soalan kita tengok kat sini. So teruskan soalan anda teruskan. Yes. Ada yang cerita macam nak tengok chart kalau nak put lah. Macam mana nak put? Macam-macam soalan dia. Okay. Alright. So itu saja update untuk pasaran saham bursa buat masa sekarang ni. So untuk kita nak masuk balik saham-saham bursa yang ngam, untuk klien-klien dan juga student yang berada dengan Remizer di bawah jagaan Remizer 911, kita relax dulu buat masa ni. Okay, tapi kalau ada kita akan roger dalam group. Alright. So kita beralih kepada saudara Reza untuk update-update yang seterusnya. Right. Alright guys, Assalamualaikum semua. Alright, so jadi saya nak share kepada anda hari ni apa benda yang menarik sebenarnya. Alright, untuk mengetahui anda semua, memang kita tahu sekarang ni kita bias pada negatif. Alright, maknanya bearish lah. Tapi kalau kita bias kepada bearish, ini adalah momentum. Tapi as a trader, bearish tu berapa jauh boleh pergi? Berapa banyak profit? Last sekali ada dia, jawapan dia ialah kita cakap market commentary macam mana, analisis macam mana. Last sekarang ni macam mana aku nak beli untuk buat duit. Okay, sekarang salah satu caranya, dia ada dua cara sekarang ni. Alright, cuma saya bagi cara yang satu lah. Alright, yang pertama ni maknanya kita predict direction, sama ada dia nak naik atau nak turun. Maknanya orang yang nak buat long call ni biasanya dia tunggu market jatuh banyak sehinggalah dia nampak satu baseline ataupun support level yang kuat kat bawah tu. Lepas tu barulah dia start buat belian menggunakan beberapa teknik dan strategi. Alright, yang dia dah belajar dengan student kita, dengan kita semua. Alright, kat sini saya cerita in general tapi saya yakin student-student saya faham apa yang saya cakap. Okay, so jadi gunakan teknik strategi A you all. Alright, tu nombor satu. Nombor dua adalah orang yang di mana dia ni tak nak ambil yang long call tu. Maknanya dia tak nak ambil jatuh-jatuh, nak rebound tu dia tak nak ambil yang tu. Okay, orang yang macam ni dia pilih untuk buat put position. Alright, bila dia buat put position, of course dia kena cari timing di mana untuk dia put. Secara kasarnya, market tu dia nak pergi macam downtrend lah. Maknanya stok tu tengah rebound. Lepas tu ada signal, reversal, baru dia put position. Bukannya put position. Masa tengah jatuh, put position kat situ. Okay, kalau dia jatuh lagi esok lusa, okay lah. Tapi kalau dia rebound, habis put position tu rugi. Jadi, kita kena identify. Alright, kena identify. So, jadi saya akan tunjukkan anda macam mana cara secara kasar untuk orang luar sana. Mungkin dia belajar benda baru sikit hari ni. Saya simpelnya, dekat titik-titik mana yang nak buat long call, titik mana yang buat long put. Tapi secara kasar saya bagi bahasa mudah, nak buat long call berada pada titik atau paras di support level. Nak buat put position maknanya dia harga perlu berada pada paras resistance level. Alright, so jadi bila kita tukar Doraemon kepada kita punya chart. Alright. Alright, so jadi dekat sini ada benda-benda menarik lah. Pantang larang dia pun ada. Pantang larang pertama adalah of course money management kena solid lah. Kalau money management tak solid, jangan sembang put ke call ke, memang jahanam you all punya portfolio. Maknanya tak payah tunggu market crash lah. Korang dah crash dulu portfolio. Berapa ramai sebenarnya orang kat luar sana sebenarnya portfolio dah crash sebelum market crash lagi pun. So tak ada guna pun dia nak cerita pasal long call, long put kalau money management tak solid. Okay, saya assume saudara saya yang di luar sana, diorang punya money management solid. Alright. Dekat sini contoh ada satu stok namanya Caterpillar. Ni saya ambil satu ni 3M. Okey, 3M ni secara kasarnya dia berada pada paras support level. Support level maknanya dia belah kiri dekat sini 150 adalah paras support level. Jadi bila kita nampak support level dekat sini, saya besarkan skrin. Alright. Okey, ini adalah paras support level. Alright, yang pertama dia, maknanya 150. Sekarang ni harga dekat 149 walaupun dia breakdown ke bawah, tetapi saya cerita paras yang terkini. Paras yang terkini berada pada 150. 149 dengan 150 ni tak jauh, tuan-tuan. $1 je. Jadi bila dia dekat support, dekat sini lah bahagian di mana kita kena cari long call position. Simple. Itu kita nampak clear cut. Alright. 3M antara salah satu stok yang dalam watchlist di mana stok ni dia berlega-lega dekat support level yang sangat kuat dan boleh buat long call position. Alright. Ni watchlist. Watchlist ni saya tak suruh beli sekarang. Tapi student saya tahulah mana entry point dia. Untuk dia dah meyakinkan diri sama ada betul ke solid entry kita. Alright. Okay. Tapi in general, inilah watchlist yang pertama iaitu 3M. Okay. Itu untuk yang nak beli long call position. Okay. Untuk yang long put pula, ramai orang bertanya, macam mana pula dengan long put? Adakah long put ni kita beli dekat bahagian mana? Okay. Kalau kita tengok graf 3M ni, tapi saya nak belajar untuk history repeat sekejap. Kalau harga tengah naik macam ni, maknanya tinggi. Kat 180. Ni contoh ni pernah terjadi dulu. Right? Resistor level dia boleh kata pada 185 ke 180 ni. Senang cerita dekat sini. Tengok.
Ini contoh yang kurang baik sikit. Right. Sekejap, saya ambil satu stok yang mudah untuk you all faham. Sebab saya nak bagi orang mudah faham. Alright, macam mana nak buat put position dekat area mana. Alright. Okay. Ini area kita panggil topish area. Topish area ni mana area-area. Dia sideway dekat atas. And market pun dah menunjukkan coronavirus sebagainya. Nampak tak? 67.5 ni stok harga yang tinggi ni dia tak lepas paras yang tertinggi iaitu $69 ataupun $70. So dekat area sinilah area yang kita buat put position dengan syarat ada entry dia. Kita ada bagi bahasa mudah, entry dia merah nombor 2. Alright, in general saya nak cerita kat sini dekat mana paras. Orang tanya dekat mana nak put position. Mestilah pada stok tu all time high dan tinggi, lepas tu dia sideway atau dia ranging atau dia ada double top. Double top tu apa benda pula double top tu? Double top dia macam Mazuki tunjuk tadi lah. Ada 2 puncak dekat atas. Dalam kes Intel ni dia tak ada 2 puncak. Ada 1 puncak. Tetapi inilah puncak. Tapi dalam kes Tesla saya rasa nampak clear cut sikit puncak yang menarik. So dekat mana nak put? Dekat atas ni lah. Ini puncak tajam ni. Inilah put. Dah bagi tahu lah. Tuan Lokman duk bagi tahu awal you all mungkin tak alert. Marah Tuan Lokman. Tapi nak cerita kat sini dekat mana put? Dekat sini lah put. Sebab apa? Maksud kita put position maknanya jatuh ke bawah. Expectation kita jatuh ke bawah. Bukan bila dah jatuh. Zap contoh macam ni contoh dia jatuh bawah ni. Contoh yang macam ni jatuh ke bawah. Lepas tu dia baru nak put position kat sini. Ini put position dekat support level. Salah tuan-tuan. Put position should be at resistance level. Area, topish area. Topish ni maknanya dia berlegar ke atas tu. Macam berat dia nak naik lagi. So, this is the point of reversal kita panggil untuk dia jatuh ke bawah, tuan-tuan. So, dekat sini lah yang saya nak tunjukkan kepada anda. Of course lah, specific entry. Itu you orang belajar sikit. Tapi untuk student saya, biasanya dekat sini resistance level. Lepas tu dia ada M2. Alright, siapa yang untuk general, saya nak bagi tahu. Maksudnya, nak put position always at top. Dekat resistance level dekat atas macam ni. Bukannya dah jatuh bawah. Boleh put tak? Ini tak boleh put dah bang. Ini dah jatuh kat bawah. Apa jadi? Dia rebound balik. Libas siapa yang pergi put. Right. Tetapi bila dia rebound, dia boleh jatuh balik betul. Bila kat jatuh balik ni, kita kena tengok balik. Ada tak entry-entry dia, reversal candle dia dan sebagainya. So maknanya dia boleh put lah dekat sini. Boleh put. Maknanya pada kadar dekat sini, kita pun nampak bahawasanya trendline segment ini tengah dia buat satu trendline downtrend. Sebenarnya siapa yang hadir ke TTT belajar downtrend ni Tuan Lokman. Inilah price action untuk kita put position. Inilah maknanya short term trading punya style yang siapa nak buat cepat sangat dan sebagainya. Tetapi kena tahu risiko, money management kena solid. Tapi nak cakap dalam kelas trader Stallion Brothers sebenarnya kita dah cover semua ni. Tapi of course lah mungkin ada orang yang baru dia perlu absorb dan sebagainya. Tetapi benda tu sebenarnya kita dah belajar dalam kelas kita di mana kita buat swing trading dan juga short term trading style di mana kita menggunakan candlestick ataupun price action ataupun naked chart. Ini semua apa-apa benda-benda yang laju semua kita ada ajar dalam trader sebenarnya. Cuma kita nak spot point of reversal saja. Alright? Okay, itulah cara macam mana you nak buat put position. Ada orang tanya saya, boleh tak put masa dekat sekarang ni? Masya Allah. Ini dah dekat support level yang terkini pula. So, ia tak sesuai lah untuk you baru masuk put position. So, ia tidak ngam, tuan-tuan. Yang mana kita kena faham. Nak long call, dia dekat bawah, ada support level bottom, dia naik ke atas, kita buat long call. Sebab expectation dia rebound. Untuk put, kalau dia tengah naik atas tinggi, dia mencocok-cocok dekat atas reversal candle. Lepas tu dia tak lepas, itulah kita akan buat put position. So, jadi sekian apa yang pembelajaran tentang long call dan long put kepada anda. Option Tesla mahal ke tak? Okay. Untuk mengatakan anda, option Tesla ni memang mahal. Tetapi siapa yang belajar dengan traders, dia tahu macam nak murahkan iaitu penukaran kepada option tu sendiri. Dia kena pergi SKPG sebenarnya tu. Mungkin Tuan Syah saya suggest Tuan Syah pergi ke SKPG untuk belajar sikit pasal option dulu secara asas. Nak mampu beli $8. Tetapi nak jawapan mudah, boleh tak kita murahkan untuk dapat? Yes, memang boleh walaupun harga Mother Tesla murah. Dalam traders memang kita ajarkan sampai dapat $50 pun dah jatuh boleh. guys. Alright. So ada soalan tak untuk saya tengok chart? Okay, saya nak bagi watchlist dekat sini. Salah satunya adalah ni untuk long call lah. Maknanya daripada stok-stok yang boleh potensi untuk naik. Tetapi dia tengah jatuh dah sekarang kan. Saya tak adalah nak bagi benda yang dah naik tinggi. Biar dia jatuh. Alright, salah satunya stok ni favorite stok saya, Gillette Science. Daripada hari tu lagi duk sebut Gillette. Sampailah dah first round kat bawah ni, sampailah ke second round kat sini, sampai third round hammer. Ini yang style pakai naked atau price action style. Maknanya lepas kepala hammer ni dia masuk, lepas tu dah ada profit. Ni satu lagi tunggu jatuh dulu.
bertenang. Alright, lepas tu kalau dia rebound, you basah stok ni sebab stok ni dah buat antivirus coronavirus. So kalau kita tengok dia ranging dah berapa bulan dah ranging ni. Lama ranging, rasa lebih 6 bulan ni. Kat setahun dia ranging lama tuan-tuan. Bila dia ranging lama ni, ini yang sedap. Kadang-kadang dia comeback balik kepada harga 70. Kalau 73 ni jatuh kepada $70. Oh, memanglah buat long call position. Okay. Tapi peganglah. Janganlah buat long call satu hari. Dia expiry tak boleh macam tu. Kan, sekurang-kurangnya buat. Presiden China Xi Jinping dia dah buat lawatan dekat Wuhan lah. Kan? So maksudnya mungkin dia nak bagi gambaran, maksudnya coronavirus kat Wuhan tu dia dah mungkin slightly better. Tetapi adakah dia pakai full suit hazmat ataupun dia pakai apa? Saya tak rasa dia pakai blazer biasa tuan-tuan. Itu komand-komand tu bukan kalis peluru je tuan-tuan. Kalis radioaktif saya tak rasa. Pakai feng shui. So jadi pakai bom belum tentu kalis lagi antivirus kan. So ini Gillette. So jadi tadi 3M dengan Gillette ini untuk long call yang naik ke atas. Okey, untuk long put ni sebenarnya saya ada berapa stok tapi belum lagi entry Apa yang saya tunjuk letak dalam watchlist, belum entry lagi. Entry ni maknanya kalau student kami dia ada dua cara, satu A dan satu B. Dia kena tengok balik. Tapi first round tu dah buat dah. Right. First round Apple sudah ada orang sudah untung pun. Okey. Apple ni sebenarnya dia berada pada stoppage. Maknanya $277 ke $300 ni, $300 area ni, ini dia kata area tinggi. Right, area tinggi. Tetapi kalau nak put sini, kita betting against the market lah. Meaning that kalau ada apa-apa terjadi pada market atau election year, kita pun tahu bulan 11 ada election, kemungkinan dia akan ada downside risk. Sebab apa? Cerita baru-baru kita buat groundwork call machine, Sangheng, Maxis, Celcom semua dan sebagainya. iPhone 11 habis tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada stok tuan-tuan. So bila tak ada stok, ini akan membantutkan earnings atau perolehan syarikat Apple. Di mana kemungkinan pada bulan April nanti ada earnings season, Apple mungkin susah sikit lah nak buat duit kan. Kalau dia tak gap down bulan April pun, bulan 6, bulan 7 nanti baru akan rasa. Kerana dia syarikat besar ni, dia tak rasa untuk 3 bulan, dia tenang. Tapi bila 6 bulan, benda tu, alamak, stok tak ada 6 bulan. Saya tanyalah, stok agak-agak bila sampai ni kat mesin ni, Apple ni, mesin. So, jadi dia cakap, ambil masa 7 minggu. Normal time. Saya cakap kalau macam ni ada corona, mau makan sampai 2-3 bulan. So dia cakap dia pun tak sure nak bagi tahu jawapan macam mana. Dia orang pun tunggu Apple HQ. Tapi saya nampak kat sini kemungkinan penjualan iPhone 11 merusutkan dia, membantutkan dia orang punya perolehan, di mana topish area ni mungkin boleh menjatuhkan harga saham. Ini untuk siapa yang nak put, tapi bukan put satu hari tuan-tuan. Ini dia mengambil masa untuk berlalu. Kalau you all nak put, saya sarankan you all buat panjang sampai bulan 11 pun cantik. Selamat orang kata, dengan management yang baik, saya rasa tak ada masalah. Setakat buat $50, $100 boleh tidur malam selama 6 bulan. Okay, memang dah ada student buat macam tu. Baru-baru ni saya nak ucapkan tahniah kepada Abang Fauzi kita. Abang Fauzi put position dia. Alright, Abang Fauzi dia ada masuk satu stok nama CRM. Alright. 400% lebih. Atas tu. Dia put daripada bulan Januari tu. Lama tu. Lama dekat sini dia put. Ni topish area ni. Ni nak cerita ni memang dia bertahan tu. Saya ada tunjuk dekat dalam grup TTT4 yang baru ni, yang diorang nak tanya pasal put. Sebenarnya roughly Abang Fauzi, setelah saya tengok positionnya, dia put dekat this area, dekat sini. Okay, betul lah, market pergi lagi, lepas tu dia losses lah. Tapi ketenangan dia, relax dengan money management yang tersangat solid. Berapa dolar dia masuk, saya tak ingat. Tersangat solid. Sampai dia buat sampai berapa ratus dolar? 200 lebih, $300 dia buat. Dia tu expiry dia 2 bulan. Tak kelang kabut. So jadi ada proven record di sini bahawa sebenarnya dengan memanjangkan expiry, walaupun you buat put position, menyelamatkan anda dengan betting against the market yang nak jatuh, yang kita duk cakap, Toloman cakap kita ada bearish momentum dan sebagainya. Tapi dengan syarat lah, put position at top ataupun at high. Walaupun tak dapat yang puncak, tapi dia dapat this area tinggi ni. Right, so jadi Apple adalah salah satu stok di mana yang saya rasa beratlah sikit. Alright, ada apa lagi watching menarik? Saya review je stok AMD, orang tanya. Alright, AMD ni kita tahu dia adalah satu stok yang ringan lah, which is stok murah, and dia dah naik kau-kau stage pada Oktober last year dan kat 100%. So it's about time untuk dia sideways dulu lah. Dia sama macam Apple lah pattern dia. Kalau nak jatuh, dia akan jatuh berjemaah dengan Apple juga. Stok-stok tech stock ni. Jemaah ini tengok trend. Cuma AMD ni secara penjualan nak compare dengan Apple betul-betul at high yang betul-betul orang kata kau-kau lah kan. Apple adalah stok yang ditunggu-tunggu dan banyak fund pun dalam tu.
kalau anything happen to the market, I think Apple should sakit sikit lah as compared to AMD. AMD ni mungkin dia ada banyak lagi benda-benda kecilan yang dia boleh buat dengan microchip baru dan sebagainya. Jadi saya tak nampak AMD kalau jatuh pun banyak, tetapi saya rasa nak compare dengan Apple, saya lagi milih untuk Apple lah. Sebab chart dia lebih kurang sama. Alright, dan review chart apa lagi tuan-tuan? Watchlist saya dah bagi 3 ni, long call ada 2, long put ada Apple. Earning season akan datang ni sesuai ke main trader? Alright, okay. Last kali, setelah kita dah cerita pasal long call, long put dan juga berapa watchlist saya tadi, saya nak cerita pasal satu strategi namanya straddle, dan saya yakin student-student saya dia tahu sebenarnya benda ni adalah buka 2 position, satu long call dan long put, and adjust lah ikut apa yang kita dah belajar. Alright, adakah sesuai? Memang itulah salah satu strategi yang memang ada dalam option strategi di mana untuk event-event besar. Straddle ni sebenarnya untuk tuan-tuan dan perempuan, pengetahuan tuan-tuan semua, sebenarnya dia bukannya hanya untuk earnings. Dia sebenarnya dia untuk event-event besar yang berlaku di mana direction market sangat tak clear. Alright, so jadi cuma you kena belajar sikit lah macam mana composition, timing bila nak buat dan sebagainya. Tapi jawapan kepada soalan tu, adakah sesuai? Yes, memang sesuai. Nak masuk bila? Itu insyaAllah student saya kita akan share dekat monthly coaching kita yang akan datang. Itu detailing saya akan cerita dekat ada soalan ni. Dia kata GLD syariah tak? GLD syariah tuan-tuan. Puan syariah. So jadi jangan risau tentang kesyariahan stock bernama Gillette Science. Dia ada salah satu stock healthcare. Ada lagi stock soalan tak? Ada soalan tak guys? Dia DLTR masuk ni. DLTR boleh tak? Saya ada berapa student, berapa orang juga yang tanya saya tentang DLTR, tapi saya jawab Tuan Muhammad Asrul ni $3 Alright, $3 ni yes, saya dah tengok $3 ni menarik, stok ni menarik sebenarnya. Sebab apa? Dia memang dekat support level bawah ni. Cuma kalau tuan baru nak ambil ni, saya rasa mungkin agak terlepas basket, dia jauh daripada ni sebab dia dah naik 10% dari bawah atas ni. Tapi apa saya suggest, mungkin you bagi dia relax sikit, stable sikit, drop dekat 82, baru you nak buat long call balik. Tetapi ini memang sesuai long call. Ini salah satu yang cantik juga. Alright, so jadi market pun dah buka. Saya lupa market buka 9.30 sekarang. Jadi kita pun nampak soalan tu. berapa stok dah naik juga. Sekejap, aku nak tengok apa position lah. Alright, tak apa Mazuki, saya pass pada Mazuki. Kita buka dulu kamera. Yes, kita tukar balik kita punya Doraemon. Ayo. Okay, so ni tadi ada soalan dia nak tanya pasal kelas stallion, alright. So kalau untuk yang zero knowledge pasal saham ni sesuai ke tidak? So macam mana guys, sesuai ke tak? Apa tak sesuai? So, kita cover daripada zero, intermediate dan yes. Nasihat kita untuk siapa yang nak join kita punya program Train the Trader TTT tu, kita advise untuk datang dan hadirkan diri dulu dekat kita punya program SKPG. Betul. Yang berharga RM20 sahaja buat masa sekarang ni. Alright, ramai yang cakap murah sangat RM20 tu. Kita pun tak tahu lagi. Kita tunggu tuan manager. Alright, so sementara tuan manager cakap RM20, so korang boleh register terus dekat kita punya next tunjuk dekat ni Doraemon sikit bila kita punya next date ni. Next date kita dekat Shah Alam. Next date kita sabar jap. Next date kita dekat Shah Alam 21 Mac. Okay guys, ini kena datang guys, RM20. Sebab apa? Anda kena tahu kelas Train the Traders bermula di sini. Tahu tak? Kalau korang masuk Train the Traders, tak pergi SKPG RM20 ni, korang akan macam apa benda ni. Sebab ini adalah kelas pertama untuk Train the Traders. Kalau tak datang ni agak susah anda nak lambat sikit lah. Dia ada main sikit lah situ. Okay, ni Azura Mazlan, bila boleh share Syariah list student TTTJB, alright. So kepada student TTTJB, lepas habis saja live ni, alright. Tuan Lot, kita akan masuk lepas ni alright. Untuk student TTTJB yang baru saja berlangsung minggu lepas, selepas habis kita punya sesi live ni, kita akan masukkan korang dalam kita punya close group WhatsApp. So nanti kita akan share segala apa yang kita nak share. Itulah. Alright. Okay. So
Basically itu sahaja. Kepada Asrul ni relax lah. Terlepas bas. Tenang lah. Banyak lagi stok yang bas. Guys, kau tengok bas penuh kat stesen tu. Kau tu nak masuk je, sabar. Relax. Banyak. Trust me, banyak. Serius. Market sentiasa ada. Sentiasa ada. Jangan terkejar-kejar. Itu yang membuatkan kita rasa geram. Kita nak renyak kau-kau. Jangan. Marah betul Roman tadi. Sabar. Bob tenang. Nak suka tidur ni. Ada. Lama berjaga Ada kerja tu malam tu. Ada job. Ada job. Mungkin daripada JB tu pun singgah klien tu. Okay guys, itu sahaja Stallion punya sesi kali ni. Dan kepada orang dekat luar sana, kalau nak join traders, datang SKPG dulu. Alright? Yes. Kalau tak, saya boleh katakan anda agak blur dengan apa yang kita cakap. Satu hari SKPG, walaupun RM20, harga macam riban-riban. Alright? Ada 2 saja tarikh, 21 Mac Shah Alam dan juga 5 April Kuala Lumpur. Last. Yes. Okay. Puasa raya kita stop. So kita akan start balik Raya Haji lah. Raya Haji, Yes. Okay guys. Ni Azudin cakap mi udang majdi padu. Memang padu. Memang terbaik. Memang nombor. Ada orang yang besar. Wow. Yang besar jadi kecil jadi besar. Yes, Udang tak habis makan. Macam-macam. Okay guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Bye-bye.